Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, topik yang akan dibincangkan adalah tertib di meja makan ketika majlis rasmi. Menurut Clarence Thomas, good manner will open door that the best education cannot. Begitulah menerangkan kepentingan pengajaran tertib agar dapat dididik dalam kalangan masyarakat sejak dari kecil. Menurut Kamus Dewan, perkataan tertib merupakan kata adjektif yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu, kata nama atau frasa nama. Juga bersinonim dengan perkataan meradap, bersopan santun dan juga teratur. Adakah anda tahu bahawa tertib di meja makan telah mula diamalkan sejak zaman bersama lagi? Bahkan Rasulullah SAW turut mempertengahkan kepentingan amalan tertib di meja makan. Tertib di meja makan merangkumi segala tata cara seseorang individu membawa diri semasa berada di meja makan dan merangkumi cara-cara duduk, menggunakan peralatan dan etika lain semasa dan selepas makan. Sebagai keluarga Malaysia adalah menjadi kewajipan seluruh masyarakat untuk mengenali dan mengetahui dengan lebih mendalam agar cara yang betul semasa berada di meja makan pelbagai etnik dan kaum Malaysia akan dapat memberi ruang kepada pembentukan kesepaduan sosial. Tugasan ini akan mengupas dengan lebih mendalam akan tertib di meja makan semasa majlis rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Amin bin Zainal, nombor matrik 283479. Saya akan menerangkan tata cara menggunakan perkakasan. Pengetahuan tata tertib atau adab untuk makan ketika majlis rasmi perlu diketahui oleh setiap individu. Bukan hanya sekadar datang ke majlis dan menjamu selera. Secara umumnya, ramai juga di kalangan kita sudah mengetahui tata tertib makan ketika majlis rasmi. Begitu juga dengan cara menggunakan perkakasan ketika di meja makan. Segala perkakasan telah disusun mengikut keutamaannya dan kegunaannya. Tata tertib yang paling mudah adalah jangan dibelik segala perkakasan di atas meja yang telah disusun mengikut keperluan. Slide seterusnya. Napkin juga akan diletakkan di hadapan kita. Napkin diperlukan untuk diletakkan di atas peha. Jika terdapat napkin di atas pinggan di atas kita perlu membuka lipatannya dan meletakkan di atas peha. Jika kita ingin bangun dan mengambil makanan, kita hanya perlu meletakkan napkin tersebut di atas kerusi dan juga jangan dikomodkan. Setiap posisi sudu garfu dan pisau juga akan disusun mengikut susunan yang telah ditetapkan. Jamuan juga ada beberapa jenis dan tata caranya juga adalah berbeza. Antaranya adalah sajian Melayu, sajian Barat, sajian sampingan dan juga sajian Cina atau India. Perkakasan digunakan juga berbeza. Sajian Barat adalah antara contoh sajian yang banyak menggunakan perkakasan di atas meja. Slide seterusnya, tata cara menggunakan perkakasan. Setiap bangsa mempunyai tata cara dan juga adab untuk menggunakan perkakasan di atas meja. Ia perlu diikut untuk majlis rasmi ataupun tidak rasmi. Umumnya, perkakasan yang selalu digunakan adalah seperti pinggan mangkuk, mangkuk sup, sudu makan, garfu makan, pisau dan juga cawan. Dari segi budaya pula, chopstick digunakan oleh kaum Cina. Manakala kaum India pula menggunakan perkakasan kalis karat, adapun daun pisang juga sinonim dengan budaya kaum India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizi Azri bin Manjurni, nombor matrik 289318. Hari ini saya akan membincangkan tentang panduan menggunakan napkin tangan. Terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang definisi kain napkin. Sehelai kain ataupun kertas persegi yang digunakan semasa makan untuk mengilap jari ataupun bibir dan melindungi kita punya pakaian daripada kotor atau menyajikan makanan. Napkin juga adalah satu pelengkap makan baik di hotel atau di restoran. Meskipun nampak sederhana tetapi memiliki fungsi yang sangat penting. Panduan menggunakan napkin tangan. Yang pertama sekali, letak napkin tangan atas peha ataupun pangkuan. Sebaik sahaja duduk, ambil napkin dan buka lipatannya. Lipat dua napkin tersebut dan letakkan di atas peha anda. Jangan sesekali selit napkin pada tali pinggang. Yang ketiga, jika napkin digunakan itu jatuh, anda perlu meminta bantuan pelayan untuk mengambilnya. Setelah selesai makan,
Berdiri dan angkatlah napkin itu dari peha dan jangan sesekali anda gumpal ataupun lipat napkin tersebut. Letak di sebelah kiri meja, menandakan anda telah selesai makan. Tujuan napkin adalah untuk mempedap mulut ataupun menutup mulut ketika membuang sisa tulang yang terselit. Sekiranya anda ingin meninggalkan tempat duduk sementara, anda perlu meletakkan napkin di atas kerusi untuk menandakan anda akan kembali semula. Akhirnya, jika kain napkin diletak di sebelah kiri meja, ia menandakan anda telah selesai makan. Antara contoh-contoh napkin tangan saya dah sediakan. Terima kasih. Hai, saya Masra, nombor metrik 83202 akan menerangkan panduan menggunakan cutlery dengan betul. Cutlery ialah sudu, garpu, pisau atau pelbagai alat lain yang digunakan di dalam penyediaan makanan atau spoon semasa makan. Cutlery juga dikenali sebagai silverware ataupun flatware yang diperbuat daripada perak ataupun stainless steel. Cutlery digunakan berbeza-beza bergantung kepada jenis makanan dan harus disimpan mengikut kemudahan penggunaan. Bergantung kepada susunan makanan, ramuan, sup, hidangan ikan dan hidangan daging, sudu dan garpu boleh digunakan dari luar ke dalam. Bermaksud menggunakan pisau yang ataupun sudu yang paling luar terlebih dahulu. Okey, cara menggunakan garpu. Pegang bahagian cabang garpu secara terlentang jika hanya menggunakan garpu semata-mata. Dan apabila menggunakan garpu dengan pisau, bahagian garpu hendaklah menghadap ke bawah dan dipegang di tangan kiri. Dan seterusnya, pegang garpu dengan bahagian garpu menghala ke atas apabila tidak menggunakan pisau. Sambungan cara menggunakan garpu. Ibu jari hendaklah diletakkan di bahagian bawah dengan jari telunjuk di bahagian atas. Manakala pangkal garpu harus terletak di tengah tapak tangan. Cara menggunakan pisau adalah disyorkan bahawa pisau dipegang di tangan kanan dengan pangkal bilah diletakkan di dalam tapak tangan. Ibu jari diletakkan di tepi bilah dan jari telunjuk diletakkan di bahagian atas bilah. Selepas memotong, gunakan pisau tersebut untuk menolak makanan ke belakang garpu dan kemudian bawa makanan ke mulut dengan garpu ke bawah. Cara menggunakan sudu. Apabila menggunakan hanya sudu, anda harus memegangnya dengan tangan kanan sama seperti menggunakan garpu tanpa pisau. Dan apabila menggunakan sudu dengan garpu, pegang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan jika anda tidak menggunakan garpu. Cara meletakkan sudu, garpu dan pisau selepas makan. Pisau, sudu dan garpu disusun rapat di sebelah kanan dan terlentangkan cabang sudu dan garpu tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Fairuz binti Ayub, matrik nombor 283334. Saya akan menerangkan tentang tata cara makan, pembuka selera dan sup dan makanan Melayu. Pengertian appetizer iaitu makanan pembuka merupakan makanan atau minuman yang dapat meningkatkan selera. Ia disajikan dalam portion yang kecil iaitu komposisi sebanyak 50 hingga 75 gram sebelum menikmati makanan utama iaitu main course. Host the over appetizer merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud hidangan pembuka yang disajikan dengan portion kecil, 1 atau 2 gigitan iaitu bite size of finger foods. Fungsi appetizer pula ialah untuk meningkatkan selera makan. Dihidangkan pada awal majlis kerajaan, majlis rasmi atau di restoran dan juga hotel terkemuka. Persembahan yang menarik bagi menarik minat dan mampu membangkitkan selera makan tetamu. Jenis-jenis makanan pembuka atau appetizer pula terbahagi kepada dua iaitu cold appetizer iaitu makanan yang pembuka yang sejuk. Makanan pembuka dihidangkan secara dingin pada suhu 10 darjah Celsius hingga 15 darjah Celsius. Contohnya salad. Hot appetizer pula ialah sajian yang disajikan dalam
dalam kondisi panas iaitu suhu sekitar 50 hingga 60 darjah Celsius. Penyembahan sajian yang menarik contohnya seperti sup cendawan dan lain-lain. Appetizer mengikut bahan yang digunakan iaitu Sir Assured Complete merupakan bahan yang mudah didapati di dapur dan harga yang berpatutan. Manakala Host di Orville Royal menggunakan bahan premium yang bermutu tinggi dan penyajian tanpa sos. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Fairuz binti Ayub, matrik nombor 283334. Saya akan menerangkan tentang tata cara makan, pembuka selera dan sup dan makanan Melayu. Pengertian appetizer iaitu makanan pembuka merupakan makanan atau minuman yang dapat meningkatkan selera. Ia disajikan dalam portion yang kecil iaitu komposisi sebanyak 50 hingga 75 gram sebelum menikmati makanan utama iaitu main course. Host di Orville appetizer merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud hidangan pembuka yang disajikan dengan portion kecil, 1 atau 2 gigitan iaitu bite size or finger foods. Fungsi appetizer pula ialah untuk meningkatkan selera makan, dihidangkan pada awal majlis kerajaan, majlis rasmi atau di restoran dan juga hotel terkemuka. Persembahan yang menarik bagi menarik minat dan mampu membangkitkan selera makan tetamu. Jenis-jenis makanan pembuka atau appetizer pula terbahagi kepada dua iaitu cold appetizer iaitu makanan yang pembuka yang sejuk. Makanan pembuka dihidangkan secara dingin pada suhu 10 darjah Celsius hingga 15 darjah Celsius. Contohnya salad. Hot appetizer pula ialah sajian yang disajikan dalam kondisi panas iaitu suhu sekitar 50 hingga 60 darjah Celsius. Penyembahan sajian yang menarik contohnya seperti sup cendawan dan lain-lain. Appetizer mengikut bahan yang digunakan iaitu Sir Assured Complete merupakan bahan yang mudah didapati di dapur dan harga yang berpatutan. Manakala Host di Orville Royal menggunakan bahan premium yang bermutu tinggi dan penyajian tanpa sos. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Fairuz binti Ayub, matrik nombor 283334. Saya akan menerangkan tentang tata cara makan, pembuka selera dan sup dan makanan Melayu. Pengertian appetizer iaitu makanan pembuka merupakan makanan atau minuman yang dapat meningkatkan selera. Ia disajikan dalam portion yang kecil iaitu komposisi sebanyak 50 hingga 75 gram sebelum menikmati makanan utama iaitu main course. Host di Orville appetizer merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud hidangan pembuka yang disajikan dengan portion kecil, 1 atau 2 gigitan iaitu bite size or finger foods. Fungsi appetizer pula ialah untuk meningkatkan selera makan, dihidangkan pada awal majlis kerajaan, majlis rasmi atau di restoran dan juga hotel terkemuka. Persembahan yang menarik bagi menarik minat dan mampu membangkitkan selera makan tetamu. Jenis-jenis makanan pembuka atau appetizer pula terbahagi kepada dua iaitu cold appetizer iaitu makanan yang pembuka yang sejuk. Makanan pembuka dihidangkan secara dingin pada suhu 10 darjah Celsius hingga 15 darjah Celsius. Contohnya salad. Hot appetizer pula ialah sajian yang disajikan dalam kondisi panas iaitu suhu sekitar 50 hingga 60 darjah Celsius. Penyembahan sajian yang menarik contohnya seperti sup cendawan dan lain-lain. Appetizer mengikut bahan yang digunakan iaitu Sir Assured Complete merupakan bahan yang mudah didapati di dapur dan harga yang berpatutan. Manakala Host di Orville Royal menggunakan bahan premium yang bermutu tinggi dan penyajian tanpa sos. Mangkuk sup iaitu 1 pemegang dan 2 pemegang berbentuk seperti telinga. Mangkuk sup bertelinga 1 perlu diangkat menggunakan satu tangan dan mengangkat menggunakan kedua-dua belah tangan untuk mangkuk sup bertelinga 2. Setelah selesai makan, letakkan sudu dalam posisi terbalik di sebelah kanan. Antara hidangan popular yang digemari oleh rakyat Malaysia adalah seperti yang nasi lemak. Nasi lemak merupakan hidangan makanan Melayu. Ia diperbuat dari beras yang dimasak dengan santan kelapa, bawang merah, halia dan juga daun pandan. Nasi lemak juga dikenali sebagai juadah kebangsaan Malaysia dan boleh didapati di setiap pelosok Malaysia. Nasi lemak di Malaysia biasanya mengandungi sambal tumis, ikan bilis goreng, kacang tanah goreng, timun dan telur rebus. Terdapat juga penjual nasi lemak yang menyajikannya dengan lauk pauk lain seperti sambal sotong, sambal kerang, telur goreng, ayam goreng, rendang dan sebagainya. Lempeng menjadi makanan masyarakat Melayu suatu ketika dahulu. Ia merupakan makanan ringan yang boleh dimakan semasa sarapan pagi atau minum petang. Terdapat dua jenis lempeng iaitu lempeng biasa dan lempeng kelapa. Lempeng berbentuk lepir yang dimakan bersama sambal bilis atau kuah kari. Malah ia juga boleh dimakan dengan mencicah kopi panas. Pisang rebus juga biasanya diperolehi dari tanaman yang dihasilkan di sekitar rumah. Ia biasanya dimakan bersama parutan kelapa. Hidangan ini kaya dengan sumber tenaga, gula serta tidak mengandungi kolesterol dan tidak berminyak.
Etika makan cara Melayu. Dalam masyarakat Melayu, kebiasaannya lelaki duduk bersila dan perempuan duduk bersimpuh di atas tikar. Sebelum dan selepas makan, tangan dicuci dengan menggunakan kendi air. Doa dibaca sebelum memakan. Makan dengan menggunakan hujung jari tangan kanan, manakala lauk pauk diambil dengan menggunakan sudu dengan tangan kiri. Tata cara makan hidangan ikan. Jika hidangan ikan disediakan sebelum hidangan utama, tetamu yang hadir perlu menggunakan limau yang disertakan bersama hidangan. Hendaklah memegang kedua-dua bucu limau tadi, menikam bahagian tengah limau itu dengan garpu dan pusingkan garpu perlahan-lahan. Dengan cara ini, jus limau akan keluar dengan mudah dan lap jari dengan menggunakan napkin. Irisan limau nipis jika disertakan dengan hidangan adalah untuk hiasan sahaja dan bukan untuk dimakan. Perkakasan yang digunakan oleh tetamu untuk hidangan ini ialah pisau dan garpu. Pisau dipegang sebelah kanan dan garpu dipegang sebelah kiri. Selesai makan, letakkan pisau dan garpu di sebelah kanan pinggan dengan cabang garpu berkeadaan terlentang. Perkakasan yang digunakan oleh tetamu untuk hidangan ini ialah pisau dan garpu. Pisau dipegang sebelah kanan dan garpu dipegang sebelah kiri. Selesai makan. Tata cara makan makanan hidangan steak. Jika memakan daging steak, tetamu yang hadir perlulah menggunakan pisau dan garpu yang disediakan. Potonglah daging untuk anggaran sesuap mulut saja. Suapkan ke mulut dengan garpu. Setelah selesai makan, pisau dan garpu tadi hendaklah dirapatkan di sebelah kanan pinggan dengan keadaan cabang garpu terlentang. Tata cara makan makanan hidangan steak. Tata cara makan makanan Cina. Pertama sekali, kita haruslah mengetahui cara-cara untuk mengatur alat-alat di meja makan. Pertama, kayu penyepit haruslah diletakkan di atas pengalas dan susun di sebelah kanan pinggan mangkuk. Pengalas penyepit digunakan untuk menjauhkan hujungnya dari permukaan meja. Sudu diletakkan di sebelah kanan penyepit. Cawan, teh diletakkan di hadapan belah kanan pinggan. Piring kicap diletakkan di hadapan sebelah kiri pinggan. Berikut ialah kita boleh rujuk gambar di sebelah untuk panduan menggunakan kayu penyepit. Pertama, pegang kayu sepit dengan ibu jari telunjuk dan jari hantu dengan lagi satu sepit yang sebelah bawah terletak di atas jari manis dan ruang di antara ibu jari dan jari hantu. 3 jari utama digunakan untuk mengawal pergerakan sepit pertama yang di atas. Kita boleh rujuk gambar di sebelah untuk panduan. Tata tertib makan makanan Cina. Pertama sekali, bermain-main dengan kayu penyepit seperti mengetuk, memukul serta membuat bising semasa menjamu selera adalah tidak digalakkan sama sekali. Tingkah laku tersebut dianggap tidak beradab oleh kaum Cina. Kayu penyepit tidak boleh digunakan untuk tujuan mengalihkan pinggan atau mangkuk. Kayu penyepit juga tidak boleh digunakan untuk mencucuk makanan, kecuali untuk menyiap makanan yang lebih besar seperti sayur dan juga kimchi. Akan tetapi, ada makanan yang boleh dicucuk iaitu makanan yang kecil atau sukar dipegang seperti berbola ikan, tetapi ini tidak boleh diterima oleh segelintir golongan tradisional. Kayu penyepit haruslah diletakkan di atas pinggan mangkuk secara melintang agar tidak menyentuh meja. Kayu penyepit tidak boleh diletakkan berdiri tegak dalam mangkuk berisi nasi atau makanan yang lain. Mana-mana benda berbentuk batang yang ditegakkan menaik sebegini menyerupai sebatang colok yang digunakan sebagai sembahan kepada ahli keluarga yang meninggal dunia. Sesetengah upacara pengebumian menentukan hidangan sembahan kepada si mati dengan menggunakan penyepit berdiri tegak. Elakkan daripada memakan menggunakan kayu penyepit yang tidak sama rata atau panjang, kerana ini diibaratkan peribahasa Cina iaitu 3 panjang 2 pendek yang bererti maut. Mari kita lihat kepada tata cara makan yang akhirnya adalah pencuci mulut ataupun pembasuh mulut. Perkakas pencuci mulut iaitu utilities of the dessert. Dia berada di bahagian yang sangat penting di tatapan tempat makanan. Apabila pencuci mulut terdiri daripada tekstur yang lebih keras ataupun lembut, garpu yang sudu yang digunakan untuk pencuci mulut akan disertakan dan kedua-duanya akan digunakan. Ia adalah beberapa adat meja untuk makanan pencuci mulut. Pertamanya lah untuk pencuci mulut yang lebih lembut tekstur dia, iaitu makanan custard menggunakan dengan sudu. Manakala garpu akan menggunakan untuk buah-buahan berry atau mana-mana hiasan lain. Keduanya adalah pencuci mulut yang kukuh seperti contohnya yang kek padat ataupun rebus buah pear. Hendaklah menukarkan peralatan pencuci mulut iaitu sudu dan garpu. Seperti contohnya garpu untuk makan, manakala sudu untuk menolak ataupun memotong pencuci mulut tersebut. Ketiganya adalah makanan kek lapisan. Apabila dia hidangkan dengan kek lapisan dengan kepingan yang tegak, putarkannya di sisi dengan garpu dan sudu yang khas atau sebarang perkakas lain di tempat makanan. Yang last adalah makanan buah-bahan. Buah-bahan yang dihidangkan biasanya sudah siap dipotong. Gunakan garpu dengan memakannya. Sekiranya buah-bahan yang jenis beraya seperti rambutan ataupun anting bingkai dihidangkan
Gunakan air dan dalam mangkuk basuh tangan yang disediakan untuk mencuci tangan dan lap dengan napkin. Tata cara makan seterusnya adalah minuman kopi dan teh. Minuman kopi dan teh dihidangkan adalah bergantung kepada jenis cawan yang disediakan. Sekiranya cawan yang disediakan adalah jenis kecil, bermakna minuman kopi akan dihidangkan, dan sekiranya cawan besar disediakan maka teh akan dihidangkan. Sekiranya pelayan membawa dua jenis minuman pada waktu yang sama, buatlah pilihan tersebut. Okey, seterusnya terdapat beberapa jenis teh perkhidmatan yang berbeza. Sebagai contohnya untuk teh petang dihidangkan dengan 3 kursus, antaranya pukul 3 petang dan pukul 5 petang. Terdapat beberapa tata cara kopi di seluruh dunia. Seperti contohnya di negara Vietnam, dihidangkan kuat dan panas dalam penapis titisan kecil yang perlahan-lahan mengisi cawan dengan kopi segar. Secara tradisinya di negara Vietnam, ia dihidangkan dengan beberapa sudu susu pekat manis, menjadikan rasa lebih seperti pembasuh mulut daripada minuman kopi tersebut. Seterusnya, mari kita melihat kepada tata cara makanan India. Set penyediaan perang makanan India, dia mempunyai beberapa persamaan dengan perkhidmatan Melayu. Cara makan juga adalah sama dengan adat Melayu. Walau bagaimanapun, ia mempunyai identiti sendiri seperti berikutnya. Penggunaan daun pisang dia menggantikan dengan pinggan. Perkakas meja diperbuat daripada keluli tahan karat sebagai dia minum gelas, dan juga gelas akan diletakkan di sebelah kiri tetamu. Seterusnya, prosedur dalam perkhidmatan makanan India, pertamanya adalah daun pisang menggantikan dengan pinggan dan juga gelas keluli diletakkan di bahagian kiri tetamu, dan pelayan akan menghidangkan nasi ke atas daun pisang diikuti dengan sajian lain seperti berikutnya kari, dalca, makanan ataupun sayur-sayuran, dan akhirnya mangkuk halus yang mengandungi sajian lain akan diletakkan di tengah meja. Tata cara makan iaitu tata tertib semasa dan selepas di meja makan. Perkara asas mengenai tertib di meja makan perlulah diketahui supaya tidak berasa serba salah apabila berada di meja makan di dalam sebuah majlis rasmi. Biasanya terlihat tetamu yang terpandang-pandang antara satu sama lain untuk memulakan makan ketika makanan dihidangkan. Masing-masing tunggu untuk makan kerana takut salah menggunakan peralatan yang telah disediakan. Pengetahuan tentang adab dan tertib di meja makan amatlah berguna bagi mereka yang sering diundang ke majlis-majlis rasmi, jamuan ataupun menghadiri jamuan di hotel-hotel atau di rumah orang kenamaan. Semua perkara yang telah dibincangkan adalah merupakan pengenalan awal mengenai adab dan tata tertib meja makan. Minum sebelum jamuan. Pada kebiasaannya, sebelum suatu jamuan dimulakan, para tetamu yang berlega di ruang lega akan dihidangkan dengan minuman ringan sebelum jamuan. Elakkan meminta minuman kegemaran seperti susu atau lain-lain minuman yang tidak dihidangkan oleh tuan rumah. Kebanyakan masyarakat kita tidak minum sebelum makan. Jadi jangan paksa diri untuk minum jika tidak biasa. Bukanlah menjadi kesalahan jika anda tidak mengambil minuman, tetapi adalah tidak manis jika mengambil minuman lebih daripada 2 gelas. Minuman tidak perlu dibawa ke meja makan walau bagaimana sedap sekalipun minuman tersebut. Selepas minum, letakkan gelas di atas meja-meja kecil yang disediakan di ruang lega atau berikan semula kepada pelayan. Tata cara penggunaan perkakasan. Hidangan cara barat biasanya menggunakan banyak perkakasan dalam sesuatu jamuan. Terdapat pelbagai jenis sudu, garpu, pinggan, piring dan gelas di atas meja makan mengikut jenis makanan yang dihidangkan. Elakkan daripada membelik-belik perkakasan yang disediakan dan membincangkannya dengan teman-teman semeja, apalagi mengambilnya sebagai cenderamata. Keluar dari meja makan. Jika ingin keluar daripada meja, tolak kerusi ke belakang dan dengan perlahan dan keluar dari sebelah kanan. Tolak semula kerusi ke tempat asalnya dan letakkan napkin di atas kerusi. Keluar dari meja makan. Jika ingin keluar daripada meja, tolak kerusi ke belakang dan dengan perlahan dan perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa dan selepas di meja makan. Antara perkara yang perlu dielakkan ialah pertama, mencukir gigi dianggap kurang sopan
Kedua, elakkan sendawa kekenyangan dan bersin. Sekiranya tidak tertahan, gunakan napkin untuk menutup mulut, kemudian sendawa dan bersin sesenyap yang mungkin. Seterusnya, bercerita tentang makanan yang dinikmati selepas makan adalah tidak sesuai pada tempatnya. Perbuatan suka mengambil barang di atas meja sebagai cenderamata hendaklah dihindarkan. Perkara yang perlu diambil perhatian semasa dan selepas di meja makan. Pertama, tetamu jemputan yang lain boleh meninggalkan majlis selepas dis-dis jemputan berangkat balik. Yang kedua, letakkan napkin di atas meja sebelum meninggalkan majlis. Ketiga, jika ada minuman ucap selamat dalam majlis, semua tetamu dihendaki berdiri, pegang gelas minuman, halakan ke tengah meja dan minum seteguk. Keempat, minum ucap selamat dengan air sejuk adalah dibenarkan. Tata tertib semasa dan selepas di meja makan. Tertib di meja makan. Elakkan membelik-belik peralatan yang tersedia di atas meja walaupun peralatan yang tersedia sungguh mengancam dan canggih. Yang kedua, jangan bercakap semasa mulut penuh dengan makanan. Elakkan menyuap makanan terlalu banyak sehingga sukar untuk mengunyah. Ketiga, jangan sesekali menggelak sudu dan garpu dengan kain napkin kerana ini dianggap menghina tuan rumah melainkan kelihatan kekotoran dengan jelas. Keempat, jangan terlalu bising ketika menggunakan sudu dan garpu. Kelima, jika makanan yang disuap terlalu panas, tegurlah air sejuk dan telan. Jangan sesekali luahkan makanan yang telah dimasukkan ke dalam mulut. Keenam, elakkan menggunakan tangan jika makan daging, ayam atau ikan melainkan dalam majlis barbecue. Ketujuh, elakkan sendawa di hadapan tetamu. Kedelapan, cuba jangan tumpahkan kuah atau nasi. Kesembilan, jangan terlalu gelojoh apabila menelan makanan. Kesepuluh, sekiranya dihidangkan makanan yang tidak digemari, katakan terima kasih sahaja tanpa memberi alasan yang lain. Kesebelas, jangan celupkan atau pecahkan roti-roti dalam sup. Kedua-belas, elakkan bunyi menghirup sup dengan kuat. 13. Sekiranya termakan sesuatu yang tidak boleh ditelan, jangan diluahkan terus ke pinggan. Secara diam-diam, keluarkan benda itu dari mulut dengan menggunakan garpu dan sorokkan di bawah makanan yang ada di dalam pinggan. Benda tersebut boleh juga dikeluarkan menggunakan tangan secara menutup mulut dengan napkin. Ke-14. Jika perlu meninggalkan meja, minta diri daripada teman-teman semeja terlebih dahulu. Ke-15. Jangan sesekali mencukir gigi, mengorek telinga atau hidung di hadapan tetamu. Perkara ke-16. Jangan biarkan sudu atau garpu di dalam gelas ataupun cawan. Jika sudu atau garpu berada di luar gelas, ini membolehkan teman meminjam sudu sekiranya sudu mereka terjatuh. Ke-17. Kacau kopi atau teh seberapa senyap yang boleh. 18. Elakkan menuang minuman panas di dalam piring dan hirup. Ke-19. Elakkan merokok di meja makan melainkan mendapat persetujuan daripada semua yang ada. Ke-20. Jangan menyusun pinggan mangkuk selepas makan atau menghantarnya ke dapur.